Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi hari ini saya akan membentangkan tajuk dan berkongsi info berkaitan dengan siapakah etis. Kalau kita lihat di sini ialah etisma bukan satu agama tetapi merupakan satu bentuk kepercayaan ideologi yang menafikan kewujudan Tuhan. Kepercayaan etisma bertentangan dengan tisma yang merujuk kepada kewujudan sekurang-kurangnya satu Tuhan. Walaupun penafian Tuhan sudah wujud pada zaman kuno lagi, sejak zaman jahiliah lagi, namun pada abad ke-19, etis telah muncul sebagai satu fahaman dan aliran pemikiran dengan adanya ahli fikir yang berterus terang, yakni menafikan kewujudan Tuhan dengan dalil-dalilnya yang tersendiri. Antara tokoh etis yang terkenal ialah Friedrich Nietzsche, iaitu pada tahun 1844 hingga 1900, dan juga Karl Marx 1818 hingga 1883. Seterusnya, dalil-dalil golongan etis. Golongan etis ni dia mempunyai beberapa dalil, antaranya ialah tidak memenuhi kriteria sebagai satu kewujudan. Ini kerana mereka tidak percaya bahawa Tuhan itu wujud. Kerana bagi mereka, sekiranya Tuhan itu wujud, Tuhan itu haruslah mempunyai jasad dan juga boleh dilihat dengan panca indera, boleh dipegang ataupun didengar ataupun ditentukan oleh mesin. Masalah kedua ialah kesengsaraan di atas bumi. Wujudnya isu berkaitan kesengsaraan, keburukan dan sekiranya Tuhan itu ada, tidak mungkin wujudnya kesengsaraan dan kepayahan. Seterusnya, masalah logikal. Sekiranya Tuhan tentu ada, Tuhan mestilah berada di depan mata. Namun, golongan etis ini berpandangan yang Tuhan tidak wujud kerana tidak nampak di depan mata. Yang keempatnya, teori penipuan sendiri, teori paraptismi, iaitu manusia mencipta Tuhan untuk tujuan kawalan sosial dan untuk tujuan menghadapi kematian dan kesusahan. Seterusnya, ketidaksinambungan. Terdapat beribu-ribu agama di dunia ini dan masing-masing mempunyai imej Tuhan tersendiri dan berbeza. Jika Tuhan ada, pastinya hanya satu Tuhan saja yang wujud. Dan seterusnya, dalil ayat Al-Quran yang membuktikan Allah itu ada. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a bina wa anzala minas samaa'i man fa akhraja bih min samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi dan kamu sebagai hamparan dan langit serta segala isinya sebagai bangunan, yakni yang dibina dengan kukuhnya, dan diturunkan air hujan dari langit lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Okey, setelah memahami dan meyakini kewujudan Tuhan, umat manusia dituntut untuk mengetahui bahawa Tuhan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan namanya melalui Al-Quran yang dia sendiri menurunkannya melalui Rasulullah. Umat manusia dituntut untuk memahami dan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah tempat selayaknya disembah kerana dia pencipta sebenar alam ini. Apa yang direka bentuk oleh tangan manusia, apatah lagi berhala, sama sekali tidak boleh diterima oleh akal yang sihat sebagai Tuhan yang boleh dirujuk kepada kewujudan penciptaan. Begitu juga alam sekeliling yang dilihat oleh manusia juga tidak boleh dirujuk sebagai Tuhan kerana semuanya adalah kesan daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil makhluk. Okey, mengapa golongan etis ini muncul? Pertama, perkembangan teknologi dan sains. Dengan adanya kuasa teknologi, manusia tidak lagi bergantung kepada kuasa gaib seperti Tuhan untuk menghadapi waktu genting dalam hidup. Pengetahuan dalam sains juga membolehkan manusia menjawab kebanyakan misteri alam semesta yang dulunya memerlukan Tuhan sebagai medium jawapan.
Kedua, fahaman sosial progresif. Fahaman sosial progresif menganggap adat dan norma dalam masyarakat merupakan satu pemboleh ubah yang akan berubah-ubah mengikut peredaran masa. Lebih-lebih lagi, masyarakat ini menganjung tinggi nilai pembaharuan dan mengkeji nilai lama. Dengan beranggapan agama satu pemboleh ubah dalam masyarakat, orang yang kuat berpegang agama akan dianggap sebagai konservatif, satu nilai negatif dalam masyarakat. Yang ketiga adalah faktor morality, iaitu golongan etis menganggap bahawa moral tidak perlu wujud daripada rasa takut terhadap neraka ataupun ganjaran daripada syurga. Mereka menganggap bahawa kebolehan manusia untuk berlaku baik atau sebaliknya tidak memerlukan kewujudan Tuhan dan syaitan. Seterusnya, bagaimanakah golongan etis harus diperangi? Pertama, meningkatkan ilmu dan fahaman semua lapisan masyarakat berkaitan dengan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Ini semua bukti bahawa fahaman dan pegangan perlu dihadapi secara ilmiah dan berhujah, bukan dengan ugutan dan kekerasan. Seterusnya, yang kedua, penyebaran maklumat secara meluas berkaitan isu etis. Pendedahan lebih awal berkaitan konsep, isu dan bahayanya etis di kalangan masyarakat. Pihak yang berkepentingan, agamawan serta semua jentera masyarakat haruslah bergerak dalam menyebarkan maklumat berkaitan bahawa bahayanya kefahaman etis ini yang kian menular di kalangan masyarakat. Seterusnya, kesan etis. Kesan etis melahirkan sebuah masyarakat yang tidak bertamadun. Masyarakat yang tidak bertamadun atau jahiliah sudah termaktub lama dalam Al-Quran. Ciri-ciri masyarakat jahiliah berdasarkan dalam Al-Quran ialah tidak mempunyai nabi dan kitab sebagai petunjuk. Zaman jahiliah dikatakan berakhir apabila turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam tempoh kira-kira 3 abad itu, masyarakat telah mengalami keruntuhan bukan sahaja dari segi agama, akhlak, malahan politik, ekonomi, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kehidupan masyarakat Arab jahiliah sebelum kedatangan Islam adalah dianggap tidak bertamadun kerana jahil dari segi akidah, akhlak yang buruk, mengamalkan asabiah dan sistem perundangan yang tidak berpaksikan syariah. Dan seterusnya, kedua, wujudnya masyarakat yang berpecah belah. Sikap pengikut ateis yang fanatik terhadap fahaman mereka akan menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat. Golongan ini terlalu fanatik dalam memperjuangkan kepercayaan dan ideologi mereka. Situasi ini akan mewujudkan pergaduhan, kacau bilau dan rusuhan boleh berlaku dan seterusnya menjejaskan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Kesepaduan dalam kalangan masyarakat adalah satu perkara penting dalam sebuah negara. Ia juga berdasarkan hadis Nabi bahawa aku telah tinggalkan di kalangan kamu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selamanya selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Riwayat Imam Malik. Dalam hadis di atas meriwayatkan perpaduan hanya akan dicapai sekiranya masyarakat bersatu padu dan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Kita tidak akan tersasar, maka perpecahan dan pergaduhan dapat dielakkan. Ketiga, kita membendung fahaman negatif ini dan terus berkembang kerana fahaman etis amat bahaya. Fahaman ini bukan sahaja melanggar perlembagaan yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang beragama. Di Malaysia wujudnya agama Kristian, Buddha, Hindu dan lain-lain. Tidak wujud individu yang tidak beragama. Dalam perlembagaan menyebut bahawa Islam adalah agama persekutuan dan agama lain diamalkan dengan damai. Golongan etis telah melanggar perlembagaan, persekutuan dan hak asasi kerana tidak mempunyai sebarang agama. Dan kesimpulannya ialah kehidupan beragama memberi manusia satu arah tuju dan matlamat hidup, terutamanya agama Islam. Agama memberikan manusia tuntutan dan ajaran hidup dan memberi jawapan tentang hal yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia. Dengan agama juga, manusia mampu membezakan hakikat sebenar bagi kebaikan dan keburukan. Selain itu, agama juga adalah pengimbang antara elemen luar dan spiritual manusia. Agama memenuhi fitrah dalam diri manusia. Kita boleh lihat bagaimana saudara-saudara baru yang mula masuk mendalami Islam. Mereka kelihatan seperti baru dilahirkan tanpa dosa dan sebagainya. Pasti ada banyak perbezaan yang mereka alami dan merasai sebelum dan selepas memeluk Islam. Hal ini akan hanya difahami oleh mereka yang beragama. Namun, sekiranya usaha menangani kelompok etis ini tidak ditangani secara menyeluruh oleh semua pihak, terutamanya di kalangan umat Islam, ia akan mula menghakis kefahaman dan akidah umat Islam. Itu saja pembincangan saya pada hari ini. Diharap pembincangan ini akan memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.